Menarik petang ini. Perdana Menteri setuju rombakan kabinet bakal berlaku sebelum tahun hadapan. Sanusi sebenarnya tidak dijemput mesyuarat Pre-Council. Kerajaan digesa pertimbang semula kelulusan jualan minuman beralkohol. Najib mohon dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan SRC. Muhyiddin didakwa malu untuk berunding berkaitan peruntukan pembangkang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang Jumaat 1 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Nextstep TV dan follow Facebook Nextstep Malaysia. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau bersetuju untuk rombak Kabinet Menteri sebelum tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas selesai menunaikan solat Jumaat di Surau Putra Al-Amin, Presin 8 hari ini. Reaksi itu diberikan Datuk Seri Anwar ketika disoal seorang kanak-kanak berusia 12 tahun, Akmal Afif Yasir Arafat, di luar perkarangan surau berkenaan. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar sempat menyantuni sekumpulan 9 kanak-kanak di luar surau berkenaan yang menunggu selama 20 minit bagi mendapat tanda tangan pemimpin utama negara itu. Sebaik mendekati kanak-kanak itu, Datuk Seri Anwar kemudian meminta Akmal Afif untuk bertanya soalan kepadanya bagi mewakili wartawan yang turut berada di sana. Kanak-kanak itu yang juga murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 8 bertanyakan bilakah kabinet akan dirombak. Datuk Seri Anwar kemudian menjawab dan bersetuju rombakan kabinet sebelum 2024. Sebaik Akmal Afif selesai bertanyakan soalan itu, Datuk Seri Anwar kemudian meninggalkan perkarangan surau tanpa menjawab soalan daripada mana-mana wartawan yang berada di situ. Sementara itu, Akmal ketika ditemui berkata, beliau sangat seronok kerana dapat bertemu Perdana Menteri, malah sangat teruja apabila turut serta pada sesi sidang media bersama wartawan di luar surau berkenaan hari ini. Katanya, dia juga akan menyimpan elok-elok not wang kertas RM5 dan RM1 yang ditandatangani Perdana Menteri itu. Jelasnya lagi, dia juga akan membingkaikan not kertas berkenaan untuk disimpan sebagai kenangan. Kementerian Luar Negeri tampil menjelaskan bahawa isu ketiadaan kerusi buat Muhammad Sanusi Maknor semasa mesyuarat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebuah hotel baru-baru ini adalah kerana Menteri Besar Kedah itu tidak dijemput. Majlis itu adalah mesyuarat Pre-Council bersama Perdana Menteri di Hotel Raya Alostar. Sebaliknya, Sanusi hanya dijemput menyertai program lawatan Datuk Seri Anwar bersama Perdana Menteri Thailand ke ICQS Bukit Kayu Hitam pada 27 Disember. Kementerian itu menjelaskan jemputan itu dibuat melalui surat bertarikh 25 November kepada Setiausaha Sulit Menteri Besar Kedah itu, namun surat itu tidak menyebut mengenai mesyuarat Pre-Council. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Negeri berkata, Perdana Menteri telah menyediakan kerusi untuk Sanusi apabila beliau mengambil keputusan untuk turut hadir ke mesyuarat Pre-Council tersebut. Kenyataan itu dibuat bagi menjelaskan keadaan sebenar, iaitu Kementerian Luar Negeri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan pertimbangan khas kepada Menteri Besar Kedah. Kemarin, Sanusi mendakwa beliau tidak diberikan kerusi ketika mesyuarat di Alostar sebelum mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja ke Sadau. Sanusi membangkitkan perkara dalam sidang DUN Kedah dengan menyuarakan isu Little Napoleon yang menurutnya cuba mengeruhkan hubungannya dengan Perdana Menteri. Menurutnya, walaupun perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, beliau tidak diberi tempat untuk turut serta sehinggalah Datuk Seri Anwar meminta beliau diberikan kerusi. Kerajaan perlu menarik balik semula larangan jualan minuman beralkohol yang diluluskan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL demi menghormati hak dan menjaga keharmonian rakyat di negara ini. Ketua Pengarah Khidmat Malaysia Pusat Tuan Khairul Faizi Ahmad Kamil berkata demikian berikutan pada 28 November lalu
Lembaga Perlesenan Eksais Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang bersidang selepas lebih setahun mengumumkan bahawa ia telah memperbaharui sejumlah 1,519 permohonan lesen minuman keras di ibu kota Malaysia ini. Terdahulu pada 1 November 2021, DBKL telah mengeluarkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh penjual minuman keras yang mana kedai-kedai runcit, kedai serbaneka dan ubat Cina dilarang sama sekali menjual minuman keras. Larangan itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan ramai orang bukan Islam di ibu kota kerana ia dilihat sebagai pelanggaran hak mereka sebagai pengguna. Sehubungan itu, Khairul Faizi berkata, sebenarnya perkara ini telah menjadi tanda tanya yang cukup besar kenapa dan mengapa pihak kerajaan membuka peluang melonggarkan semula penjualan arak di Kuala Lumpur. Katanya lagi, tidak ada alasan yang boleh diterima dalam apa jua keadaan penjualan dilonggarkan. Beliau turut mempersoalkan kenapakah pihak kerajaan memberikan ruang kepada peniaga minuman keras ketika ini. Beliau bertanyakan adakah kerajaan melihat ia merupakan salah satu sumber ekonomi kerana umumnya pada masa kini kejatuhan ringgit Malaysia berbanding mata wang negara lain dan jumlah ekspor negara ke luar negara semakin menurun. Katanya lagi, keputusan yang diambil oleh kerajaan pada masa ini bukanlah suatu keputusan yang baik. Beliau sama sekali tidak menyokong tindakan yang dibuat untuk melonggarkan semula penjualan arak di KL. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memohon dilepas tanpa dibebaskan DNAA daripada 3 lagi pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sedia Berhad SRC berjumlah 27 juta ringgit yang dihadapinya di Mahkamah Tinggi hari ini. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mewakili Najib membuat permohonan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan Hakim K. Muniandi bahawa keputusan representasi yang dihantar oleh pihak pembelaan kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada 31 Julai lepas masih belum diperoleh. Hakim Muniandi kemudian bertanya kepada pihak pendakwaan mengapa AGC terlalu lambat untuk membuat keputusan berhubung representasi berkenaan. Muhammad Ashraf berkata kes itu membabitkan individu berprofil tinggi yang melibatkan banyak dokumen untuk diteliti selain masih terdapat kes lain International Petroleum Investment Company IPIC dihadapi Najib yang masih belum dibicarakan. Semua pihak sebelum ini juga bersetuju bahawa 3 tuduhan itu hanya akan dibicarakan selepas kes penyelewengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit diputuskan dan semakan kes itu berakhir pada 31 Mac lalu di Mahkamah Persekutuan. Mengikut rekod Timbalan Pendakwa Raya, lepas 31 Mac hanya ada 3 sebutan kes termasuk prosiding hari ini. Oleh itu, beliau memohon satu tarikh pengurusan kes akhir bagi mengetahui perkembangan berhubung representasi tersebut. Hakim Muniandi menetapkan 19 Januari 2024 sebagai tarikh akhir untuk Peguam Negara membuat keputusan berhubung representasi itu. Untuk rekod, pada 3 Februari 2019, Najib mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan menerima wang berjumlah 27 juta ringgit hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank private banking miliknya di Islamic Bank Berhad, bangunan Bank Group, Jalan Raja Chulat pada 8 Julai 2014. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakarshi berkata, keengganan pembangkang untuk berunding dengan kerajaan berkaitan peruntukan adalah berpunca daripada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Fuad berkata, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sebenarnya malu untuk berunding. Muhyiddin lebih rela tanggung resiko MP Bersatu sokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu hantarannya di Facebook hari ini, beliau mengatakan PN masih bernafsu untuk ambil alih Putrajaya melalui pintu belakang dan Muhyiddin juga yakin beliau boleh dilantik semula sebagai Perdana Menteri, maka tiada yang perlu dirunding. Malah paling utama, Fuad berkata, ahli Parlimen Paguh itu berasa amat malu dengan parti yang memecatnya daripada jawatan Timbalan Presiden sebelum ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man hari ini mendakwa
kerajaan PHBN mengamalkan politik rimba kerana enggan menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Ini di sebalik penjelasan berulang kali kerajaan bahawa peruntukan hanya akan disalurkan selepas perbincangan dengan kerajaan. Rabu lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkata peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang belum dapat ditentukan kerana Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin belum lagi berbincang dengan beliau. Fadilah berkata disebabkan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berharap Hamzah akan mengadakan perbincangan berhubung soal peruntukan itu terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dapat diambil. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar mengulangi bahawa peruntukan untuk ahli Parlimen Pembangkang akan disalurkan jika mereka bersedia untuk berunding dengan kerajaan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.